Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yubakkina wa iyyakum fid din wa alamna wa aslafna salih wa alamna wa shaykhana wa rabbina wa murshidina sayyidil imam al-imam Muhammad bin Salim bin Habib wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله قد ضاقت حيلتي أدركني وأدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبواله. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوالي وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung pengajian kitab Nailul Munah yang disusun oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid, yang beliau mensyarahkan kitab Khuluquna yang disusun oleh Tuan Guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, yang mana kita masih lagi pembahasan berkenaan tentang cerita yang disebutkan di dalam Al-Quran berkenaan tentang
kisah hawa nafsu yang memakan diri anak cucu Nabi Allah Adam alaihi salam. Sampailah kita kepada surah Al-Maidah pada ayat yang ke-28, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepada aku untuk membunuh aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ini ayat Al-Quran ini dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-28, ya, ayat yang ke-28 yang mengisahkan akibat cemburu, maka Qabil membunuh Habil secara diam-diam tanpa diketahui oleh ayahnya, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam, agar pernikahan itu tidak berlaku. Kerana pada waktu tersebut yang ada manusia cuma Nabi Adam, istrinya Hawa, dan anak-anak Nabi Adam alaihi salam yang ada 4 orang. Qabil, Habil, Qabil ada saudara kembarnya perempuan, Habil ada saudara kembarnya perempuan. Maka untuk mengembangbiakkan manusia pada saat tersebut, maka dikawinkan oleh Nabi Allah Adam anak-anak mereka. Qabil kahwin dengan Habil punya kembar, Habil kahwin dengan Qabil punya kembar. Ya, istilahnya adik-beradik kahwin. Tapi untuk sekarang tak boleh. Ya, tak boleh adik-beradik kahwin itu, tak boleh. Pada saat tersebut saja diperbolehkan, sebab tak ada manusia. Itu saja manusia yang ada untuk dikembangbiakkan. Ya, untuk dikembangbiakkan. Qabil ni kalau boleh dia tak nak kahwin dengan Habil punya saudara Habil punya kembar. Ya, kalau boleh dia tak nak kasih Habil ni kahwin dengan dia. Sebab apa? Tak cantik, dia nak yang cantik. Jadi bila dia dapat tak cantik, dia nak yang cantik, dia bunuh Habil. Ya, maka inilah dia ayat Al-Quran tersebut. Maka hal ini menunjukkan bahawa Habil tidak membalas kejahatan. Qabil bunuh Habil, tapi Habil tak balas. Ya, Habil tidak balas, tetapi memilih untuk terima kasih. Ya, tetapi memilih untuk apa? Memilih untuk diam kerana iman. Kerana iman, maksudnya kerana iman apa? Sebab dah diperintahkan untuk kahwin, maka si Habil ikut. Ya, Habil tak mau terjadi pertumpahan darah. Ya, Habil tak mau jadi pertumpahan darah. Dia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia turut melakukan kerosakan di muka bumi ini. Sebab kalau Habil pun berlawan dengan Qabil, maka akan jadi pertumpahan darah yang dahsyat. Mungkin Habil luka, Qabil pun luka. Daripada 2 orang luka, cukuplah dengan 1 orang saja luka, iaitu Habil luka dan Habil pun mati. Ya, Habil pun mati. Jadi Habil tidak berlawan apabila Qabil nak bunuhnya. Ya, apabila Qabil nak bunuhnya, ini menunjukkan bagaimana itulah dia keimanan seseorang yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan sifat takwa. Bismillahirrahmanirrahim.
keimanan. Ya, yang mana Qabil pula dia tak dapat nak menguasai dirinya, dia biarkan dirinya dikuasai oleh hawa nafsu. Akhirnya dia bunuh Habil. Ya, akhirnya dia bunuh Habil. Tengok pada jemaah yang dirahmati Allah. Kita tengok, ini pun contoh buat kita juga. Ini pun contoh buat kita para jemaah sekalian. Contoh apa para jemaah yang dirahmati Allah? Contohnya ialah seseorang itu kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu, dia akan turut hawa nafsu, dia akan ikut kehendak hawa nafsu, walaupun yang akan dibinasakan itu darah dagingnya sendiri. Ya, walaupun yang nak dibinasakan itu darah dagingnya sendiri, kaum kerabatnya sendiri, sahabat handainya sendiri, kerana dia sudah dikuasai oleh nafsu, habis. Para jemaah sekalian, hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, punca daripada perkara tersebut ini adalah apa? Hawa nafsu. Maka seseorang hamba Allah Ta'ala itu kalau dia tak dapat kawal diri dia, tak dapat kawal daripada dari hawa nafsu, maka dia akan terjerumus dalam lembah maksiat. Dia akan terjerumus dalam lembah maksiat. Seperti perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dia akan laksanakan. Contoh juri, contoh lagi berzina, contoh lagi corruption, rasuah dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Semua ini punca daripada diri dia sendiri. Punca dari diri dia sendiri. Ya, macam mana diri dia itu dapat dikawal tak hawa nafsu. Kalau tak dapat dikawal hawa nafsu, maka habislah dia pada jemaah yang dirahmati Allah. Ya, habislah dia. Maka kita berhati-hati. Kita perlu berhati-hati. Ya, maka macam mana pula cara untuk kita itu dapat menghindari, menyelamatkan diri kita dari terjebak dalam hawa nafsu? Disebutkan di dalam kitab kita ini, di antara musuh-musuh ketat orang yang beriman itu selain daripada iblis dan syaitan adalah hawa nafsu, yaitu berperang dengan melawan diri dia sendiri. Ya, diri dia sendiri. Contoh, manusia itu ada sifat malas. Ya, manusia itu ada sifat malas. Maka macam mana cara dia nak lawan tu sifat malas? Ya, manusia itu ada sifat, contoh dikejutkan, bangun, sembahyang subuh, bangun. Ya, tapi dia tak bangun. Sebab apa? Ada sifat dia mengantuk. Jadi macam mana kita nak apa? Kita nak hindarkan diri kita dari perkara-perkara tersebut. Salah satu daripada perkara tersebut, kita perlu belajar agama, yang mana ilmu agama yang perlu kita belajar, yang disebutkan di dalam kitab-kitab ada disebutkan, iaitu ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf seperti kitab-kitabnya Imam Ghazali, seperti kitab-kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad, ya, ataupun selain daripada perkataan tasawuf, kita boleh sebut kita perlu belajar kitab akhlak, kitab adab. Ya,
Kitab akhlak, kitab adab ini mengajarkan seseorang itu agar supaya seseorang itu mempunyai sifat tingkah laku budi pekerti yang baik. Atau disebutkan juga oleh para alim ulama, ilmu tazkiyatun nafas. Ya, ilmu tazkiyatun nafas. Apa maksud tazkiyatun nafas? Menyucikan diri, mensucikan diri. Ya, ini sangat-sangat dibahas. Ya, sangat-sangat dibahas pada jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang bersih. Ya, ilmu fitrah yang mengajar, yang menggabungkan tubuh badan manusia itu perbuatan ibadah dengan hati. Ya, itu ilmu tasawuf. Ya, ibarat contoh dia macam mana? Contoh dia begini, bagaimana sekalian? Kita sembahyang, tapi macam mana cara kita sembahyang? Ada orang sembahyang yang penting aku sembahyang, yang penting aku sembahyang. Ada orang dia bukan hanya menitik beratkan yang penting aku sembahyang, dia menitik beratkan ya, yang penting aku sembahyang dengan cara yang betul. Itu datang ilmu tasawuf. Yang penting aku sembahyang ya sama. Awak akan takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya. Tapi kalau dia yang penting dia sembahyang dengan cara yang betul, macam mana agaknya dengan cara yang betul? Ya. Kalau kita, saya rasa sebahagian dari kita kat sini pergi kerja kan? Ada yang tak kerja lah, ada yang kerja. Kerja pula ada apa? Ada time, ada waktu yang ditentukan. Kadang-kadang kena shift, kadang-kadang kena overtime. Ya. Lagi satu kerja tersebut ada uniformnya, ada pakaiannya. Tak boleh suka-suka pakai, tak boleh suka-suka pakai baju sembarang. Ya. Kalau dia tak ada ilmu tasawuf, yang penting aku kerja. Jadi yang penting dia kerja macam mana? Bos suruh masuk pukul 8, aku nak masuk pukul 10, peduli apa? Yang penting aku kerja, dia bilang. Itu dia. Ya. Okeylah, dia masuk pukul 8, dia masuk pukul 9. Yang penting aku buatlah kerja aku selesai. Tapi kita punya kerja ni ada uniform. Kenapa kau datang pergi kerja pakai kain dengan singlet? Contoh saja. Ya. Yang penting aku kerja. Ni salah ni undang-undang ni. Tengok. Ya, itu dia buat sendiri. Itu dia. Ya. Ilmu tasawuf ni dia cantikkan ibadah kita. Ibarat lagi satu, kalau kita sembahyang, kita kata Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Awak nampak tak jawab? Saya kata takbir, saya pusing sana, saya pusing sana, saya gerak sana, saya gerak sana, betul? Yang penting aku sembahyang. Tapi kalau ilmu tasawuf, dia berdiri menghadap kiblat dulu, dia lafazkan niat, baru dia kata Allahu Akbar. Ya. Dia tak ada tengok sana, kalau sana tak ada. Dia baca pun, dia tak ada baca. Kalau yang penting aku sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Tapi kalau dia ada ilmu tasawuf, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Satu-satu. Dia ada tertibnya. Dia. Ya, dia ada tertibnya. Jadi ilmu tasawuf ni cantik. Ya. Kalau ada orang bilang ilmu tasawuf ni, kalau dulu-dulu zaman kita kecil-kecil dulu, memang dekat kampung-kampung dulu-dulu yang belajar ilmu
zaman kita kecil-kecil tu apa? Yang penting tahu mengaji, tahu sembahyang, settle dah selesai. Zaman sekarang tak boleh, terbalik pada masalah. Zaman sekarang mesti belajar tasawuf. Orang muda tu mesti belajar tasawuf. Kalau orang bilang belajar tasawuf tak boleh tau, apa pasal? Nanti kau salah bawa jadi gila kau. Itu zaman dulu. Zaman sekarang lain. Zaman sekarang kalau betul kau tak belajar tasawuf, kalau orang tu tak belajar tasawuf, gila. Zaman sekarang mesti belajar tasawuf. Kalau tak belajar, gila. Ya, gila. Mana dalil tentang ilmu tasawuf? Ada dalil tak? Ada dalil. Ada dalil. Salah satu daripada beberapa dalil tersebut adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Oh, keramat kita hari ini. Ada siapa sakit? Mari sini. Ya. Ada dalil yang para jemaah sekalian ilmu tasawuf ini. Dalilnya salah satu daripada beberapa dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalau awak buka kitab hadis 40, kalau tak silap saya ada hadis ini. Ya, hadis yang pertama ke hadis bukan hadis yang pertama, tak salah hadis yang kedua ke hadis yang ketiga ke, begitulah para jemaah sekalian ya. Di dalam hadis tersebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjelaskan ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama-sama dengan para sahabat-sahabat, tahu-tahu datang satu orang lelaki yang pakaiannya cantik, rambutnya bagus, maksudnya rupa dia pun baik, bagus, handsome. Tak nampak daripada kesan dia itu yang dia itu datang dari perjalanan yang jauh. Berarti apa? Tak nampak dia kusut masai. Tahu-tahu dia duduk depan Nabi, sampai lutut dia dengan lutut Nabi bertemu. Tahu-tahu dia tanya kepada Nabi. Ya, dia tanya kepada Nabi. Ya, ceritakan aku tentang Islam. Jadi Nabi sebutlah Islam 5 perkara, pertama begini, kedua begini, ketiga, keempat, kelima. Akhirnya dia bilang apa? Betul. Ceritakan aku tentang iman. Nabi bilang iman itu 6 perkara. Nombor 1 begini, 2 begini, 4, 5 sampai 6. Ya? Dia bilang betul. Ceritakan aku tentang ihsan. Nabi sebut ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau ni nampak Allah. Tapi kalau kau tak nampak Allah, Allah nampak kau. Dia bilang betul. Betul. Lepas tu dia tanya lagi lah dengan Nabi, tanda-tanda kiamat. Lepas tu dia tanya dengan Nabi, bila kiamat? Dia tanya dengan Nabi. Dan Nabi dah jawab semua. Ya, dia bilang betul. Lepas tu dia bangun, dia pun apa? Dia pun jalan. Bahasa kita bilang apa? Dia pun belah. Gitulah je. Ya. Belah. Tahu-tahu sahabat-sahabat Nabi tanya. Di antara sahabat-sahabat Nabi tanya, Sayyidina Umar tanya, siapa tu Rasulullah datang? Kata Rasulullah apa? Sebenarnya yang datang tu Jibril. Jibril datang. Hadis ini para jemaah yang dirahmati Allah, sebahagian dari para alim ulama ada jelaskan ini hadis Jibril. Sebab Jibril yang datang. Ya. Dan dengan ada hadis ini juga terjadilah dia ya rukun agama. Ya, rukun agama. Sampai-sampai dijelaskan oleh para alim ulama arkanuddin thalatha. Rukun agama itu 3. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Jadi ya, kalau dan para alim ulama kupas hadis tersebut, Islam tu macam mana? Dijelaskan oleh para alim ulama. Islam tu yang pertama mengucap, kedua sembahyang, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Ini yang kita tahu lah. Baik, cuba kita buka kitab fikih.
Bila kita sentuh bab sembahyang, sebelum masuk bab sembahyang, dia ajarkan kita buat apa? Bab bersuci. Ada bab air, ada bab najis, ada bab tayamum. Ya, air itu berapa macam, najis itu apa, najis itu berapa macam. Lepas tu dia ajar kita buat wudu, ada rukun dia, ada syarat dia. Ya, lepas tu baru dia ajar kita buat sembahyang. Betul tak? Ya, ada sembahyang yang wajib, ada sembahyang yang sunat, bila waktu-waktu boleh sembahyang, bila waktu-waktu tak boleh sembahyang. Ya, ada pula sembahyang tersebut dia bukan wajib, sembahyang sunat. Sembahyang sunat pula terbagi kepada macam-macam, disebutlah lah. Ya, habis bab sembahyang, baru masuk bab apa? Baru masuk bab zakat. Zakat tu macam mana? Kalau orang tu ada duit banyak-banyak, orang tu ada ternak, ya, lembu, kambing, unta, kerbau, ayam, itik, macam mana? Ya, kena zakat ke tidak? Tu dia. Orang tu dia ada bisnes. Bisnes dia, oh Masya Allah, ya, sampai dia jadi orang kaya, kena zakat ke tidak? Orang ni dia tak ada bisnes, tapi dia banyak duit, dia apa? Dia buat apa? Investment. Apa dia buat? Dia beli emas. Ya, dia beli apa lagi? Dia beli apa? Dia beli gold. Setelah dia beli gold, dia beli apa lagi? Apa? Az-zahab wal fiddah, ya. Apa, emas dan perak. Ya, dia beli pula bukan 1 gram 2 gram. Dia pergi kedai emas. Ada emas ni lah. Oh, ini mahalnya. Ya, aku nak beli 10 kilo. Sebab dia bayar duit. Jadi kalau orang tu dia simpan emas, ya, dia simpan perak, ya, kena zakat ke tidak? Itu dibahas di dalam bab zakat. Habis ayat ada rukun dia, ada syaratnya dan sebagainya. Datang pula bab puasa. Puasa macam mana pula? Ya, puasa bulan Ramadan. Ada tak orang yang tak payah puasa? Dibahas. Ya, puasa pula ada puasa wajib, ada puasa yang sunat. Lepas itu dibahas tentang bab haji pula. Ya, ada haji wajib, ada haji sunat, ada umrah begini, begini. Ini semua para alim ulama jelaskan, itulah dia ilmu fikih. Dari hadis Nabi SAW, 3 tiang agama itu Islam. Rukun Islam tu bahas tentang fikih. Rukun iman kalau kita tahu, kita tengok betul-betul. Yang pertama, kedua, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi, para rasul, beriman begini. Dia tak ada bahas rukun iman tu, dia tak sentuh pun tentang wudu, solat zuhur, sembahyang tarawih, ya, bayar zakat, ya, kasih orang makan, ya, pergi haji, puasa. Rukun iman tak sentuh tu. Rukun iman dia sentuh beriman kepada Allah. Macam mana beriman kepada Allah? Beriman kepada malaikat. Macam mana? Apa tu malaikat? Beriman kepada para nabi dan para rasul. Baik, apa beza antara nabi dengan rasul? Ni dia bahas. Itulah dia datang ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ya, 2 ulama besar dalam ilmu tauhid. Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini 2 ulama besar. Ya, habis tu rukun Islam, rukun agama yang terakhir, ihsan. Apa tu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu tu mampu nampak Allah. Kalau kamu tak mampu nampak Allah, sesungguhnya Allah nampak kamu. Dari sifat ihsan inilah diajarkan kita. Ya, orang itu kalau dia faham sifat ihsan, dia kalau nak buat sesuatu, ya, dia nak buat sesuatu, dia ada sangkaan dalam fikiran dia. Ni Allah tahu apa kau buat ni. Kalau dia ada sangkaan seperti ini,
Allah tahu apa aku buat ni, aku ponteng sembahyang ni, maka dia jaga sembahyang ni. Sembahyang dia kena betul. Ni bukan hak aku ni, aku tak boleh ambil ni. Tapi kalau aku ambil, mungkin manusia tak nampak, mungkin CCTV rosak, blackout, tapi Allah Ta'ala pernah dengar Allah Ta'ala blackout. Allah tak pernah blackout. Ya. Awak buat apa semua Allah tahu. Apa sekarang awak cakap dekat dalam hati awak, saya tak tahu. Apa sekarang yang saya cakap dalam hati saya, awak pun tak tahu. Siapa tahu dekat dalam kucing saya ada duit berapa? Tahu? Tak tahu? Tak tahu? Kenapa awak tak tahu? Sebab awak tak nampak. Tapi tengok, ya, ada berapa ke dalam? Entah ada ke tak ada. Ya. Kalau awak bawa beg duit, kalau awak bawa modal, agak-agak apa ada dekat dalam modal awak? Awak pun cakap, mana ustaz? Mana kita boleh kasih tahu ustaz? Ada kad beg ni, ada IC, ada begini, ada begini. Mana boleh bilang tak boleh? Tak. Tapi agak-agak Allah tahu tak? Ya Allah tahu. Allah tahu. Ya? Itu disebut dengan ilmu tasawuf. Dia kena cantik ilmu tasawuf. Itu salah satu cara untuk nak selamatkan diri kita dari hawa nafsu. Apa lagi cara yang untuk selamatkan kita daripada kita terbuai-buai dengan hawa nafsu? Adalah senantiasa kita berzikir kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala memperjelaskan, Ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dzikran katsira. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan ingatan yang banyak. Ya, kata suruh zikir, kenapa ingat? Zikir itu sebenarnya, zikrun itu bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Melayu ingat. Ya. Jadi ayat Al-Quran mengajarkan kita untuk kita ingat pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Ingat pada Allah Ta'ala. Macam mana maksud banyak-banyak? Ya, sekuat tenaga kita. Ya. Mungkin sambil kita buat kerja, mungkin awak kerja technician, ya, betulkan MRT, sebab MRT baru-baru ni rosak. Awak sambil pegang spana, pusing skru, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mungkin awak kerja tukang masak, jadi chef, ya. Orang pun order makan, awak pun ambil bawang, potong. Kalau orang tak biasa masak, dia potong bawang. Awak chef, ya apa? Nasi goreng, okey. Potong bawang, okey. Duduk. Nanti datang lagi potong. Dia potong bawang tak akan tengok sebab dia chef. Sampai dia potong bawang, Allah, zikir boleh tak? Tak masalah. Ya. Dan sebagainya. Begitu dia peranan Muslim. Ya. Dan dalam ayat Al-Quran lagi Allah Ta'ala jelaskan, ketahuilah, bizikrillah, dengan ingat kepada Allah Ta'ala, tatma'innul qulub, menenangkan hati. Ya. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran berzikir. Ini ayat Al-Quran secara umum. Jadi awak nak zikir apa pun boleh. Ustaz, saya tak nak zikir lah macam zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Habis awak nak zikir apa? Saya nak zikir dengan saya baca selawat. Boleh tak Ustaz? Boleh, tak jadi masalah. Nombor berapa? Awak punya zikir selalu baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dia baca selawat apa? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Boleh, tak jadi masalah. Nombor
saya biasa zikir dengan saya baca Quran. Zikir apa boleh? Macam mana tu Ustaz zikir dengan baca Quran? Ya, memang tiap-tiap hari mulut dia tu tak berhenti daripada baca Quran. Dari sebelum dia sembahyang sampai dia lepas sembahyang dia baca Quran. Dia baca masa. Maka tu zikir dia dengan Quran. Boleh ke tak boleh? Apa tak bolehnya pula? Boleh, tak jadi masalah. Cuma ada sebahagian daripada riwayat-riwayat hadis, ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad SAW, diajarkan kita zikir begini, baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Silakan baca. Ustaz, saya punya zikir, saya nak baca doa je lah Ustaz. Doa apa awak nak baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya. Dia baca Rabbana atina. Cuba awak belajar bab tawaf. Tawaf Kaabah tu. Ya. Apabila kita sampai kepada rukun Yamani, nak sampai kepada Hajar Aswad, disunahkan kita baca doa. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selagi kita tak sampai Hajar Aswad, selagi itulah kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukankah itu zikir? Jadi zikir itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa sekalipun boleh. Dalam keadaan apa sekalipun boleh. Awak berzikir, berdoa, habis sembahyang duduk di atas tikar sembahyang boleh. Awak keluar dari masjid, jalan-jalan pergi mana, nak balik rumah, nak sambung kerja, nak buat apa, berzikir dengan doa pun boleh. Apa saja semua boleh, tak jadi masalah. Yang tak boleh pada jemaah sekalian, zikir tanah, selawat tanah, baca Quran tanah, semua tanah. Semua tak nak. Habis dia nak apa? Dia nak hidup senang, nak makan sedap, nak duit banyak, nak kereta besar, nak rumah cantik, semua nak best-best. Tapi ibadah tak nak. Ini problem. Ya? Ini problem pada jemaah sekalian. Orang macam ini kita tak boleh kasih dia Panadol. Tak boleh. Habis nak kasih dia apa Ustaz? Telefon ambulan. Hantar mana? Tak pesega? Tak ada. Hospital gila. Sebab dia tak nak ibadah. Susah macam ni. Ya. Apa lagi perkara-perkara yang dapat menyelamatkan kita daripada hawa nafsu adalah kita bertafakkur kepada Allah. Bertafakkur. Tafakkur itu apa? Para jemaah sekalian, sunnah hukumnya. Tiap-tiap kali bila awak nak tidur, ya, awak diam dulu, fikirkan, ingat-ingat kembali dari pagi dari aku bangun tidur sampailah sekarang ni aku nak tidur, agak-agak aku merata. Ingat-ingat kembali. Lah, tadi pagi aku bangun juga, tapi subuh dia terlajak sikit. Ya. Pukul berapa subuh? 7.30 subuh. Subuh 7.30 kau. Ya. Lepas tu apa lagi buat? Ya. Sembahyang duha lah. Subuh dah 7.30, sembahyang duha belah. Alamak, aduh. Habis ni tak rezeki sama Allah. Solat duha tak solat. Problem. Ya. Lepas tu aku pun keluar rumah lah. Ya. Hari ni masuk kerja lambat sikit. Pukul 11. Wife aku pun cakap lah, nanti kalau you keluar, you balik you pergi kerja lambat kan, you boleh belikan yang makan tak? I nak makan lah prata telur bawang 2 keping, koyak-koyak, campur kuah dalca, bagus punya. Ya. Dengan air
sahabat kelas gajah paling kau-kau main. Allah, Masya Allah. Lah. Akhirnya bagaimana? Okeylah, nanti I beli you. Dia mau keluar dari rumah, dia sampai kedai, Mama, rata telur mama buat koyak-koyak raja bagus beliau. Okey. Dia pun halo brother, sahabat gajah satu. Okey. Dia bukan beli bungkus, dia makan situ untuk diri dia, lepas tu dia pulang pergi kerja. Habis isteri dia tunggu. Contoh lagi tu lah. Mana I punya perata? Isteri dia telefon. Oh sorry lah, tadi I beli perata tapi lupa nak beli baju. I dah makan dah. Nanti you turun dah sendiri beli. Ini fikirkan apa yang kita buat ni. Dari kita bangun tidur sampai lah kita tidur balik. Dengan kita bertafakur memikirkan apa selama satu hari ini kita buat, maka kita boleh buat correction terhadap diri kita. Kalau tadi pagi yang subuh pukul 7.30, besok jangan subuh 7.30 ya. Tepat waktu subuh tu. Tuhan pun jangan tinggal ya. Tapi kan sembahyang sunat Ustaz. Betul, sembahyang sunat. Tak ada ceritanya Tuhan tu wajib. Tak ada. Tapi nak ada sekirap pun tak Ustaz. Sembahyang pun. Lepas tu, jangan pentingkan diri sendiri ya. Makan ingat orang sebelah. Dulu pun dia lah makan ingat sendiri tak apa lah. Apa pasal? Sebab dulu dia belum kahwin. Dia lonely. Kata orang pun happy go lucky. Macam tu. Sekarang ni dia dah kahwin, ada isteri. Isteri minta beli makan, tahu dia beli makan, tapi dia makan untuk diri dia sendiri. Ingat para jemaah sekalian, ini beberapa cara-cara yang dapat selamatkan diri kita dari hawa nafsu. Jahatnya hawa nafsu ni, dia suka pentingkan diri dia sendiri. Yang penting aku kenyang seorang. Dia lapar, dia sakit, dia ada makan ke, tak ada makan ke, itu dia punya pasal lah. Yang penting aku kenyang seorang. Ya. Ini hawa nafsu. Kita tak mahu macam ni. Hawa nafsu kita perlu bendung dia, kita perlu papahkan dia dengan perkara-perkara tadi. Berarti apa para jemaah sekalian? Tak ada manusia itu yang boleh selamat dari hawa nafsu. Tak ada. Semua manusia ada hawa nafsu. Tinggal hawa nafsu itu nak jadi ataupun tidak. Dapat dikawal, dibendung ataupun tidak. Itu dia. Kalau dapat dibendung, ya Alhamdulillah. Kalau tak dapat dibendung, bahaya tu para jemaah sekalian. Bahaya, sangat bahaya. Kita kena jaga-jaga ya para jemaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada hawa nafsu. Ya, mudah-mudahan kita dapat jaga hawa nafsu kita dari yang malas kepada tidak malas, dari yang dari yang maksiat kepada yang tidak maksiat. Ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa di bawah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya. Waktu Isya pun dah nak masuk dah pada jemaah sekalian. Cukuplah sampai di sini pengajian kita. Nanti insya-Allah kita sambung lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.